Okey Mus, kita ada 15 minit lagi. Okey, sekarang kita beralih ke topik. Saya ada beberapa soalan lagi untuk Mus, iaitu okey. Ini soalan peak lah. Peranan yang filmmaker dalam memajukan industri filem di Malaysia. Okey. Oh, okey. Apa Mus rasa peranan yang filmmaker untuk memajukan filem Malaysia di masa depan? Okey. Okey. Bagi saya pertamanya adalah sebagai filmmaker sini, karyawan tu sini dia haruslah menghasilkan karya yang baik. So bila kita cakap karya yang baik tu dia ada banyak cabang kan. Karya tu jenis baru, karya tu dia punya penceritaannya, naratifnya baru, dia punya tekniknya baru. Tak kisahlah apa yang ada kita raikan asalkan dia ada elemen baru, segar dan baik. Mhm. Ha. Mhm. Saya tak Tapi perlulah tak perlulah jadi tapi yang sempurna. Ya, okey, boleh. Mus mention tiga benda tu, maknanya tiga benda ni memang itu yang dilihat. Maknanya tak kira di dalam ataupun di luar, maknanya di dunia ataupun Malaysia Betul. sendiri. Kalau berdasarkan diskusi sebelum-sebelum ni, tengok dengan Prom pun, itu pun ada juga kita melihat benda ni, bahawa karya-karya itu harus fresh. Maknanya kan, dia bukannya dia harus ada originality. Satu karya itu harus ada originality, maknanya daripada pengkarya itu sendiri. Bila dia tak ada originality, itu akan jadi masalah. Maknanya dia hanya ambil, dia hanya pinjam, bukan suara dia. Ya, betul. Okey, untuk ini suara, maknanya perlu ke pengkarya ada suara? Bukan. Perlu ke suara dalam karya? Okey, Perlu ke suara ataupun statement dalam satu karya untuk proses memajukan filem tu? okey, pada saya setiap karya tak semestinya ada suara pembikinnya. Tapi saya percaya karya yang baik memang tak boleh lari. Karya yang baik tetap akan ada suara, tetap ada cop mohor daripada pembikinnya, ataupun mesti ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh pembikinnya lah. So tak semestinya satu karya tu ada suara, tapi kalau karya yang baik dia mesti akan ada suara. Ya. Satu karya yang baik harus mempunyai suara. Maknanya kalau kalau kata tak ada suara, maknanya tak baiklah karya tu. Macam tu ke? Atau Bukan, dia macam karya yang baik dia akan ada suara. karya yang baik dia akan ada suara. Yes. Bila kita berkarya tak semestinya kita perlu letakkan suara lah. Tapi bila karya tu diangkat sebagai karya yang baik, memang semestinya karya tu akan ada suara lah. Ataupun paling senang sekali kita cakap karya baik akan ada suara. Jarang orang buat satu filem yang baik, pembikinnya tak terfikir nak letak sesuatu. Jarang. Ya. Tapi karya yang untuk menghasilkan karya yang baik, karya itu haruslah mempunyai suara. Gitulah. Ya, betul. Maknanya untuk itu membezakan antara filem popular dengan filem yang baik. Ya, betul. Ada filem yang popular dan ada filem yang terbaik, ada filem yang terpopular. Okey, ini nak melihat dari sudut popular versus bakat. Pilihanmu sendiri. Apakah bakat atau populariti menjadi pilihanmu? Kalau pilih antara dua tu saya akan pilih bakat lah. Tapi sebenarnya antara bakat dengan populariti saya rasa kerja keras tu yang paling susah dan paling perlu ada lah. Sebab di Malaysia ni hard working. Sebab kat Malaysia ni kita ramai orang yang ada bakat. Kita ramai juga ada orang yang popular. Tapi orang yang untuk bekerja keras untuk mencapai apa dia nak, atau bekerja keras untuk menghasilkan karya yang diperlukan untuk sinema Malaysia ni dia kurang. Okey, kerja keras. Boleh Mus definisikan maksud kerja keras kat sini? Maknanya apakah kerja keras tu harus membanting tulang ke? Okey. Yang menariknya kerja keras yang saya masukkan adalah kita banyak karya yang berbakat menghasilkan filem, banyak menghasilkan filem pendek,
tapi mereka tak membuat filem cerita. Kita tengok work short film dia sangat menarik. Kita tengok dia punya work dia sangat berbakat, tapi dia tidak menghasilkan feature film. Sebab saya rasa mungkin ada kekangan di situ. Dan kita nampak juga orang-orang yang sangat popular tidak pula menghasilkan tidak juga mampu menghasilkan filem yang baik. So dua-dua ni saya rasa untuk satukan adalah kerja keras lah. Dan waktu maksud saya kerja keras ni bukan kerja keras 21 hari syuting 24 jam. Kerja keras pembikin tu sendiri. Pembikin tu sendiri macam mana nak buat. Ya, kerja keras untuk ke next level, maknanya untuk next level. Maknanya jangan selesa dengan apa yang dah ada, yang dah capai. Sebagai contoh, saya sebagai contoh ni saya ambil contoh abang lah. Abang mula dengan buat filem GDB. Mungkin ramai tak tahu filem pertama Namron dia buat filem GDB. Lepas tu dia buat filem Gaduh. Lepas tu ada filem Psycho Pencuri Hati. So akhirnya selepas beberapa kali abang dapat hasilkan Wan Tu Jaga. Nak menghasilkan Wan Tu Jaga tu bukan senang kan. Pergi ke Singapura untuk ke market. Maksud saya itulah kerja keras yang diperlukan. Bukanlah waktu syuting tu 16 jam biar pekerja-pekerja filem semua kerja lama. Kerja keras macam mana nak hasilkan tu. Sebab bakat semua orang boleh ada, populariti setengah orang boleh ada. Untuk kerja keras tu tak ramai. Rare lah, jarang orang ada untuk kerja keras tu kan. Untuk kerja keras tu dia harus ada satu target, dia harus ada fokus yang kuat untuk apa yang dia nak capai. Jadi dia mesti ada benda yang dia nak pergi. Tapi berbalik pada short film tu, sebab ada juga daripada kita panggil golongan yang menghasilkan short film, sebab dia orang melihat bahawa short film itu sebagai satu art form dah sendiri. So dia tak perlu, no need to move to the next level untuk buat feature film. Sebab dia orang macam ni, dan dia memang sengaja tak nak buat feature film, sebab dia memang nak buat short film saja. Sebab dia merasa short film itu boleh diri sendiri sebagai art form dia. Alright. Soalan kalau masa ni, maknanya ini soalan terakhir lah kalau masa tak izinkan. Apa yang filmmaker muda perlukan dari pemerintah dan society? Maknanya setakat ni, Mus tengok sampai setakat ni, apa yang Mus perlukan ataupun pembikin filmmaker muda lain yang perlukan daripada government, daripada pemerintah dan juga daripada society sendiri. Untuk memajukan filem Malaysia ni. Sebenarnya saya tak tahu nak jawab apa yang saya perlukan daripada pemerintah, sebab setakat ni kita ada a few badan-badan di Malaysia yang walaupun ada kalanya kita rasa mereka tak efisien, tapi diorang membantu. Dan untuk society pula, saya susah saya nak cakap, korang semua kena tengok filem ni, korang semua tengok filem ni, sebab diorang tak ada benda tu. So untuk meminta kepada society ataupun meminta kepada pemerintah, saya rasa susah. Tapi apa yang saya rasa untuk dari segi community lah, saya rasa syukurlah sekadar daripada community kita sekarang ni dah ada pun. Kita support each other lah. Bila kata support each other, tak semestinya kita kena puji orang tu, kita just tengok, appreciate dengan cara kita sendiri. Ni ada komen kat sini cakap Kamil Hashim. Bagi saya konsortium. Kami Hashim tu editor Pebek Sapu. Okay. Dia kata bagi saya konsortium. Maknanya kita perlu ada konsortium antara semua company ini bergabung menjadi satu konsortium. Ya, mungkin boleh ada sebab tapi kita tak nak melihat filem ni sebagai komoditi untung kan. Filem harus buat duit. Kalau sebab konsortium mesti kena fikir tentang untung rugi. Saya rasa lagi satu inspire each other lah. Macam mana saya terinspirasi daripada misalnya pada UA untuk buat filem, saya buat macam mana abang menginspirasikan golongan muda lain, macam mana orang lain terinspirasi dengan dia, saya inspire each other pun dah cukup. Ya. Tak sabar nak tengok Takut Ketak ni. Hari tu patutnya dah keluar tapi terpaksa patutnya 2 April lah. Okey, ada masa lagi untuk saya selit lagi satu soalan. Adalah tentang mana tadi?
writer, director. Sebab Mus cakap tadi, Mus bermula sebagai penulis. Sebab ambil diploma dalam penulisan, kemudian degree dalam seni layar. Okey. Kat sini kita tengok bahawa saya percaya bahawa setiap director itu dia mesti ada background dia. Dia ada background dia. So ada director yang background dia actor, dia datang daripada actor. Dia belajar benda tu melalui during dia punya proses berlakon dalam filem. Saya banyak macam tu maknanya saya belajar adalah sebab saya tak masuk film school. Saya belajar melalui bila saya berlakon, saya masuk saya kutip ilmu tu semasa bekerja. Okey, kemudian dia ada juga yang background dia daripada painter, pelukis. Macam Ahmad Saleh, Sabri Yunus, dia ada background sebagai pelukis. Sebab tu kita tengok filem-filem dia orang ni semua nampak macam gambar painting, visualnya sangat painting kan, sangat menarik. Kita ada juga actor, ada juga background dia writer, ada juga background dia editor. Ada editor macam Ali Razin Syaf, itu editor. Gas Abu Bakar pun dia start daripada editor juga. Mus sebagai backgroundnya writer. Yang saya kenal director kat Malaysia yang ada background writer yang maknanya bukan yang saya kenal rapat lah. Ramai ada tapi yang kenal rapat antaranya adalah Al Jeffrey. Okey. Al Jeffrey background dia adalah writer juga sebelum dia menjadi director. Okey. Saya tanya apa perbezaan? Apa perbezaannya bila background Mus sebagai writer, Mus bekerja sebagai director. So, apa yang Mus rasa kelebihan yang Mus ada sebagai writer ketika Mus jadi director? Okey. Saya kadang-kadang berpegang pada kalau filem kita ada satu konsep atau teori dipanggil Atua teori. Di mana pengarah tu adalah penulis bagi keseluruhan filem. So, bila kita sebagai penulis dan director ni satu kelebihannya adalah kita dah tahu dah sewaktu proses menulis lagi kita dah tahu dah. Waktu kita syuting ni apa yang kita perlukan, apa yang kita tak perlukan. Sebab kita di Malaysia ni nak tak nak kita biasanya kena work on budget lah. Kena work on budget. So sebagai penulis, salah satu kelebihannya adalah kita tahu adakah skrip kita ni sesuai untuk diangkat ke filem ataupun tidak. Kalau belum sesuai, macam mana kita nak adjust. Sebab kita dah tahu dah jalan cerita, dan bila kita di set, kita dah tahu macam mana kita nak. Sebab saya pernah juga membuat beberapa siri TV yang bukan saya sendiri yang menulis, orang lain menulis. So bila kat sini saya jadi susah. Sebab pertamanya saya perlu memahami naskah tu terlebih dahulu sebelum saya terjemah ke dalam visual. Kalau saya sendiri tulis, saya waktu menulis tu saya dah terjemah visual. So proses tu lebih cepat. Bagi saya macam gitulah. Tapi saya tak menafikan ke pengarah yang ada background lain pun bagus juga, macam daripada painting. Kalau di dunia kita ada Kiarostami yang start dengan painter. Kalau dari segi pelakon pula Clint Eastwood, dia bermula daripada pelakon kan, lepas tu jadi pengarah. Daripada editor pun kalau di Malaysia Husin Hanif, dia start dengan editor. So dia pengarah, so dia dah tahu. So masing-masing ada kelebihan masing-masing. Yang baru Razak Isham lah. Razak Isham pun start dengan yang terbaru Razak Isham. Gas Abu Bakar pun sama je. Ada background editor kat belakang. So itu juga memainkan satu peranan penting juga bagi filmmaker yang maknanya yang baru-baru nak masuk dalam industri, nak jadi director, maknanya dia harus ada kena faham tentang konsep background ni juga kan. Dia mesti ada salah satu daripada yang yang dia pegang itu. Kadang-kadang dia boleh juga start dengan daripada cinematographer, director. Macam Raja Mukris sebab Badah Haji Azmi misalnya start dengan fotografer. So visual visualnya sangat menarik, betul-betul. Alright Mus, banyak kita sembang malam ni. Saya check kejap ada lagi soalan-soalan yang saya tertinggal. Okey, nampaknya tak adalah, itu je yang saya note untuk tanya. Kata-kata terakhir Mus lah. Okay, ala-ala ni saya saya nak buat iklan dulu. So saya sekarang ni juga terlibat dengan satu projek dinamakan Sini Buku 2020. Sini Buku 2020 tu adalah satu projek yang mana kita dapat fund sempena Kuala Lumpur tahun ni diiktiraf sebagai World Book Capital. Capital buku bandar capital Ibu kota
ibu kota buku. Ibu kota buku 2020. So jadi kita ada buka geran untuk para semua filmmaker apply untuk adaptasi mana-mana buku Malaysia ke bentuk short film. Kita akan bagi 15,000. So Untuk pemenang ke untuk atau tahu untuk apa? penerima geran tu kita bagi 15,000. Sekarang ni saya rasa kita akan pilih 7 penerima geran. Kemudian bila diorang dah hasilkan filem pendek tu, kita akan pertandingkan lagi, akan dapat hadiah lagi. Jadi geran tu masih lagi dibuka. Tarikh tutupnya bila? Geran tu tarikh tutupnya kita tak dapat buat tarikh tutup lagi sebab sekarang ni ada PKP ni. So nak tahu link dia boleh tengok dekat saya punya ni lah, IG bio ada link untuk sini buku tu. Boleh apply kat situ siapa-siapa yang berminat. Dan selain tu boleh follow Wayang Budiman lah. Untuk apa? Untuk tengok filem, untuk apa-apa kita punya aktiviti dan juga pesta filem kita. Pesta filem kita ni saya dah jalankan tahun ketiga. Sepatutnya kita buat acara ni bulan 3 lalu. Setiap tahun kita akan cari 7 pengarah filem untuk bikin filem. Pengarah filem yang lebih muda daripada saya lah. Saya ni dah 32, pengarah tu kena umur 35 tahun ke bawah. So far ni sekarang kita tengah tunggu tarikh baru untuk launching kita punya acara lah. So sebenarnya di Malaysia ni ruang untuk para pembikin muda sebenarnya masih luas. Masih banyak peluang-peluang untuk mereka. Tinggal usaha cari tak cari saja. Ya, usaha keras sikit lah maknanya. Ya, betul. Usaha keras sikit. Nak berjaya kan. Nak dapat ikan pun kena usaha keras juga kan. Duduk tepi pantai tunggu ikan naik masuk dalam sampan tak akan berlaku lah. Betul lah. Okey Mus. Okey, itu aja kepada yang yang mana yang ikuti live ni bolehlah siapa yang berminat nak ni boleh hantar proposal ya betul. pergi ke Mus punya IG ataupun Wayang Budiman. Pergi sana kalau Mus punya IG dia ada link kat bawah tu, boleh klik link tu aja. Dia isilah borang kat situ, hantarlah propose lah idea ke orang untuk buat short film. Dan siapa yang terpilih akan dapat 15,000 untuk mulakan projek ni. Saya ada satu soalan untuk abang. Bila saya dengar abang ada tengah rancang buat filem baru. So apa perkembangan filem baru tu? Dengan daripada naskah teater. Ini benda ni masih lagi dalam proses writing, script writing. Maknanya kita masih lagi belum ada dana tapi maknanya bajet ni kita akan cuba dapatkan daripada luar. Daripada festival-festival dekat luar lah, maknanya kita cuba apply. Macam Wantu Jaga jugalah, Wantu Jaga pun kita dapat kita dapat juga bila kita pergi Singapore International Film Fest. So kita menang second prize kat itu. So kita walaupun tak dapat duit kita dapat kamera. So dapat kamera itu dah satu benda yang besar dah, Kita dapat kamera tapi kita tak boleh start shoot. So Bron pergi jumpa Fina cakap kita dah ada kamera dan kita shoot. Dan sebab kita dah ada kamera, so Fina pump in sikit lagi duit dan kita boleh. So aku rasa projek Mak Diri Kalau Boleh ni pun akan melalui proses yang sama juga. Dan skrip akan sedang ditulis oleh Jeffrey lah. Menarik. Penulis skrip. Ya, sebab pas pada dia untuk dia tulis. Aku dah tulis dah first draft. Kemudian sekarang dia tengah tulis dia punya draft lah. Dan aku punya proses kerja aku memang macam tu. Maksudnya aku akan tulis first draft, aku akan bagi writer untuk tengok balik dan dia boleh adjust apa-apa, dia nak cincang apa-apa, aku tak ada masalah, tak ada isu, dia boleh cincang balik draft aku tu. Dan dia dah siap, dia hantar, aku baca balik. So kalau masih rasa tak ni, aku akan tulis balik lagi sekali. Maknanya apa yang dia tulis, aku sambung lagi. And then pass lagi pada writer. Kalau belum solve lagi the problem, pass lagi pada writer lain. That's why kalau hang tengok dalam Wantu Jaga tu, dia punya writer ramai. Faham? Dapat kredit writer. Okay, menarik. Sebab aku percaya benda ni dia banyak kepala dia akan jadi lagi bagus lah. Sebab kalau kita seorang je tulis, maknanya kita dah rasa bagus untuk kita je kan. So kita belum lagi approve dengan orang lain kan. Kadang bila orang lain baca mungkin dia rasa tak best lah skrip kau rasa dah best.
Ya, ada perspektif baru, ada bolehlah bagi Ada lagi perspektif fresh baru. lah. Okay. Yes. Sebab dalam theater pun aku melalui proses yang sama juga. Oh, okay. Dalam theater pun dia panggil device theater. Sebab tu kalau aku Okay. buat theater, aku jarang tulis skrip. Dulu aku tulis skrip lah. Lepas 2000 berapa, lepas 2008, lepas 2000, lepas 2000, 2008. Lepas 2008, aku lebih suka untuk device. Maknanya Okay. karya-karya teater aku lepas tu device. Dan Master Picisan yang sekarang dekat post ni Okay. pun adalah melalui proses device juga. Okay. Tapi Master Picisan aku device dengan actor. Oh. Maknanya skrip ada tapi dia dia hanya macam treatment je. Treatment dari scene ke scene, tapi setiap scene tu aku akan device dengan actor. That's why aku suka bekerja dengan real actor. Sebab bila kau bekerja dengan real actor, dia orang akan bagi kau lebih input daripada apa yang kau harapkan. So, Ya, betul. dengan syarat kau kena terbuka lah. Bila kau buka semua benda dia orang akan throw. Maknanya kau boleh pilih lah. Kalau kau rasa tak bagus, kau tak pakai, kau bagus, kau ambil. Itu proses dia. Dia gali, jumpa diamond, simpan. Gali lagi, jumpa diamond, simpan. So aku punya proses macam tu lah. Menarik. Sebab kau script writer, bila kau background kau script writer, so maknanya kau memang menulis siap lah. Lepas tu baru kau. Sebab saya pun tak ada pengalaman teater dan tak ada reti berlakon. So saya rasa cuma waktu nak berlakon Tapi kau pernah pergi tak? Tapi kau pernah pergi tak acting workshop ke mana-mana ke? Belum pernah lagi. Belum pernah lagi. Aku rasa kau kena ikut acting workshop. Maknanya sebab dia sangat membantu, aku rasa lah. Dia akan membantu kau sebagai director untuk bekerja dengan actor. How kau nak deal dengan actor. Aku tahu ada je director yang tak belajar acting, tak tahu pasal acting apa langsung. Aku pernah bekerja dengan director macam tu. Problem dia adalah apabila director yang tak tahu langsung pasal acting, so dia tak jaga acting sangat. Oh, betul. So dia lepas je kat pelakon untuk pelakon buat. So dia tak dapat untuk nak jaga pelakon tu. Kan? Bila dia tak tahu pasal acting, sebab dia tak tahu nak communicate dengan actor. So dia nak cakap dengan actor macam mana. Lalu dia akan suruh je. Kau buat macam ni. So pelakon pula akan ambil benda tu secara luaran. Maknanya akan jadi problem untuk pelakon pula untuk jadikan benda itu lebih realistik, sebab dia tak masuk dalam diri dia kan. Sebab dia hanya director, kau duduk, kau ni. Tapi aku tak kata benda tu salah, Amos. Ada je great director yang bekerja dictatorship yang macam tu. Setiap inci dia kira. Ada yang macam tu. Dan saya rasa benda ni penting waktu saya buat Private Sapu, dan takut ketak saya guna acting coach yang sama, Alloy Paradox. So bila session dengan Alloy Paradox tu, saya dapat rasa banyak benda yang saya tak tahu. Kadang saya tulis ni, saya pun tak tahu kenapa saya tulis macam gitu. So Alloy lah yang banyak membantu saya untuk menterjemahkan daripada tulisan menjadi gerakan. Saya rasa memang betul, saya setuju, penting. Harap Alloy Paradox buatlah bengkel. Dia ada kat dalam ni. Kalau dia ada lagi, maknanya suruh dia buat. Alright, Mos. Alright, thank you untuk terima kasih buat malam ni. Terima kasih ya. Alright, see you. All the best juga. Stay safe.